Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Terima kasih diucapkan kepada saudari pengarsi majlis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk mendengar sesi kita pada pagi ini yang bertajuk Safe Handling and Limiting the Speed. Sebelum kita memulakan sesi pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, nama saya Amira Nazira binti Abdul Hamid. Saya merupakan pegawai farmasi di Unit Farmasi Sediaan Farmaceutical Hospital Al-Sultan Abdullah, UiTM, Kampus Puncak Alam. Alright. So, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini iaitu safe handling and limiting the spill. Mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya apakah benda yang memerlukan kita untuk melaksanakan pengendalian yang selamat serta perlu mengahadkan tumpahan ini. Jadi, hari ini saya akan berkongsikan berkaitan dengan ubat-ubat cytotoksik lah. Apakah itu ubat-ubat cytotoksik? Okay, cytotoxic drugs aka chemotherapy ataupun lebih dikenali sebagai chemotherapy lah, also known as antineoplastic, describe a group of medicines which are toxic to cell, preventing their replication or growth and are used to treat cancer. Okay, berdasarkan ilustrasi yang saya kepilkan, setiap manusia akan melalui proses pembahagian sel lah, normal cell division. Dia adalah sama ada untuk pertumbuhan, proses baik pulih dan juga penggantian dalam badan. Tapi sekiranya sel yang terbentuk itu rosak ataupun tak sempurna, sel tersebut akan melalui proses apoptosis lah yang macam bawah ni. Alright. Ataupun iaitu sel tersebut akan mati. Okey, jika kita bandingkan dengan cancer cell division, dari awal proses lagi kita dah perasan sel tersebut sudah rosak. Tetapi sel-sel yang rosak tu dia tetap bercambah. Dia tetap bercambah untuk membuat sel baru lah. Dan proses replikasi cancer cell ni dia sangat laju. Cancer cell ni dia actively dividing. Okey. Jadinya untuk cancer treatment, untuk pesakit-pesakit kanser, rawatan yang boleh pesakit terima contohnya sama ada dalam bentuk pembedahan, radiologi, kemoterapi dan juga imunoterapi lah. Alright. Okay. So, kemoterapi ni adalah rawatan yang directly akan merosakkan cancer cell ni lah. Yang dia akan merosakkan sel yang actively growing dan akan menghalang cancer cell tu dari menjadi lebih besar dan membuat lebih banyak sel. So, dia akan kacau division tu lah. Tapi, disebabkan normal sel kita pun keep on bercambah juga, jadinya akan ada sesetengah sel yang normal pun akan terjejas lah di kemoterapi ni. Okay. Dan cytotoxic drug ni dia bukan sahaja untuk rawat kanser, dia juga boleh treat a number of other disorder macam rheumatoid arthritis dan multiple sclerosis lah. Okay. Alright. So, ubat kemo ini dia diklasifikasikan sebagai hazardous drug lah. Alright, maksudnya a hazardous drug is defined as an agent that due to its inherent toxicity, they present a danger to personnel. Okay, seperti yang dinyatakan oleh NIOSH pada tahun 2004, working with or near hazardous drug boleh menyebabkan skin rashes, infertility, miscarriage, birth defect, and possibly leukemia and other cancer. Okay, so untuk pesakit kanser, untuk pesakit yang kanser, yang dia menerima kemoterapi adalah ubat untuk pesakit. Tapi untuk orang sekeliling, sama ada penjaga ataupun yang healthcare worker, kemoterapi tu adalah toksik lah. Okay, that's why kita perlulah mengendalikan ubat-ubat kemoterapi ni dengan cermat dan kalau boleh kita perlulah mengehadkan tumpahan kemo sekiranya berlaku lah. Okay. Alright. Berdasarkan gambar rajah ini, ada certain hazardous drug yang boleh masuk ke dalam badan manusia lah. Okay, yang pertama adalah skin absorption. Maksudnya melalui sentuhan kulit, sama ada kita tersentuh permukaan ataupun objek yang tercemar dengan cytotoksik lah. Contohnya, kita
contohnya kita seperti contohnya macam kita pegang vial ubat cytotoxic tu. Okay, contoh jadi botol lah, tapi bayangkan ini adalah ubat cytotoxic. Walaupun kita tak nampak apa-apa titisan ubat di luar vial, tapi kita tak sure ada ataupun tidak sisa-sisa cytotoxic di luar vial itu. Okey, itu salah satu. Contoh yang lain macam sentuhan terus dengan tumpahan ubat-ubat kemo lah. Kita ada spill and then kita tersentuh. Itu dia boleh ada skin absorption lah. Jadinya untuk mengurangkan exposure dengan skin absorption ni, kita macam semua orang dinasihatkan untuk memakai sarung tangan dan juga membasuh tangan selepas selesai mengendalikan ubat kemo. Okey, yang kedua untuk hazardous drug entry routes into the body adalah injection, di mana kita termakan hazardous drug ni. Contohnya, kita pegang vial, satu dah lah tak pakai sarung tangan. And then dah pegang-pegang-pegang, kita tak basuh tangan. And then pegang pen. Pegang pen untuk tulis. Lepas tu dah jadi habit, ada setengah orang dia akan gigit pen tu. Itu boleh menyebabkan injection of hazardous drug lah. Ataupun contoh lainnya macam kita ada menyimpan ataupun menyediakan makanan berhampiran dengan ubat kemo. Sesetengah ubat kemo ni dia mudah meruap dan dia boleh tersebar melalui udara lah. And then bila dia dah tersebar kat udara, ubat kemo tu melekat kat makanan and then kita makan makanan tu. So itu adalah contoh injection lah. Okay. Yang seterusnya adalah inhalation ataupun melalui pernafasan. Macam saya cakap tadi, sesetengah ubat kemo dia mudah meruap. Jadinya dia boleh masuk dalam badan kita secara tak sengaja sewaktu kita bernafas lah. Okay, so untuk mengelakkan ni kita boleh pakai mask muka. Untuk lah. Okay, last but not least, gambar terakhir ni adalah accidental, iaitu accident lah secara tak sengaja. Contohnya macam staff nurse dia nak bagi ubat inject kat pesakit, ubat kemo inject tu kat pesakit, tapi dia tersalah pegang picagari tu, tercocok tangan sendiri. So yang itu hazardous drug tu boleh masuk dalam badan kita secara tak sengaja lah. Okay, so untuk mengelakkan ubat kemo ni dari masuk ke badan kita, kita mestilah kendali dengan cermat sebab ubat-ubat hazardous drug ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. And then protection. So apa yang kita boleh buat adalah dengan memakai sarung tangan dan seelok-eloknya kita memakai mask muka lah untuk protect diri kita sendiri. Alright. Last sekali, proper handling ni selain daripada pemakaian glove dan mask, peringatan tentang usage of equipment ni dikhususkan kepada individu yang berurusan dengan ubat-ubat kemo dalam bentuk pil ataupun tablet lah. Contohnya pil ataupun tablet. Macam sekiranya pesakit mempunyai ubat kemo yang tablet yang perlu dibawa balik, segala peralatan yang kita gunakan yang ada direct contact dengan ubat kemo tu tak boleh kita gunakan alat yang sama untuk ubat-ubat lain. Okay, contohnya dalam satu botol tablet kemo dia ada 100 biji. Okay, 100 biji ubat kemo dalam satu botol, tapi pesakit dia perlukan 30 biji sahaja. Jadi untuk kita bagi 30 biji ni kepada pasien, selalunya kita akan tuang dalam tray, lepas tu kita kiralah satu-satu sampai 30 untuk kita packkan ke pasien. Tray dan spatula yang kita pakai untuk kira tu, untuk kira ubat kemo untuk dapatkan 30 biji tu tak boleh campur dengan ubat lain. And then setiap kali lepas kita dah pakai tray tu kita kena basuh lah. Okay. Okay. So slide yang ini dia adalah untuk penjagaan ubat-ubat kemo dan juga penjagaan pesakit yang menerima ubat kemo di rumah lah. Usually apabila pesakit tu sudah dibenarkan untuk pulang ke rumah. Okey, so yang pertama, poin yang pertama ini adalah handling cancer drug, iaitu pengendalian ubat kemo. Macam yang kita sedia maklum, untuk mengendalikan ubat kemo, kita pasti pakai sarung tangan. Alright, so penjaga dinasihatkan untuk tidak memegang secara terus ubat kemo ni lah. Contohnya macam kalau pesakit, dia tak mampu nak makan ubat tu sendiri. Okay, dia perlukan penjaga tu tolong untuk suap ke pesakit tu. So apa yang penjaga boleh buat adalah pakai glove, keluarkan ubat, and then kalau tak kita tak nak pegang kan, so letakkan ubat tu dalam sudu ataupun cawan ubat batuk tu lah yang kecil tu, and then baru bagi kat patient so that kita boleh tuangkan dalam mulut patient lah. Okay, and then selepas penjaga tu dah selesai bagi ubat dekat
pesakit tu penjaga boleh buang glove dan juga basuh tangan lah. Alright. Tetapi untuk pesakit kanser sendiri yang perlukan memakai ubat kemoterapi tablet tu, dia orang boleh pegang ubat kemo tu sendirilah secara terus, tapi selepas dah selesai makan, pesakit perlulah membasuh tangan selepas dah pegang lah. Alright. So yang kedua adalah cara pengendalian cecair badan. Okay. Selalunya apa yang kita makan, kita akan menjalankan proses perkumuhan lah, iaitu kita akan keluarkan balik. Okay. Termasuklah juga ubat kemo, dia akan dikeluarkan oleh pesakit kanser, tapi kuantitinya sikit je lah. Alright. So contohnya dia akan ada pada najis pesakit, sama ada air kecil ke, ataupun najis besar ke, ataupun pada peluh, muntah dan sebagainya lah. Alright, ada sikit amount of traces of chemotherapy itulah punya ubat. Jadinya langkah berjaga-jaga ni perlulah diambil oleh pesakit dan juga caretaker dalam masa 7 hari selepas pesakit menerima ubat kemo. Contoh yang kita biasa nampak adalah bila pesakit hendak ke toilet lah. Alright. Pesakit lelaki, kita akan sarankan dia untuk duduk sewaktu nak kencing, and then bila dah selesai tu, sebelum flush, tutup dulu penutup toilet tu. And then after that, flush tu kena flush 2 kali lah. And then selepas dah selesai pergi toilet, basuh tangan. Okay. So point yang ketiga ini adalah cara untuk membersihkan tumpahan kemo jika berlaku di rumah, dan pengendalian body fluid. Body fluid yang macam contoh najis besar, najis kecil, peluh, muntah dan sebagainya lah. Alright. Contohnya, pesakit termuntah dalam masa 7 hari selepas dia dah menerima kemoterapi itulah, dalam masa 7 hari yang kita kena precaution punya timeline tu lah. So apa yang kita perlu buat? First, pertama mestilah kita bersihkan kawasan yang tertumpah ataupun yang ada bodily fluid tu secepat mungkin. Alright. Untuk pembersihan, caretaker perlulah memakai sarung tangan lah, dan kalau boleh untuk menghandlekan tumpahan tu, kalau boleh gunakan barang-barang yang boleh dipakai buang. Membersihkan tumpahan dan body fluid tu, gunakan bahan yang boleh dipakai buang lah, bukannya kita perlu basuh. Okay. So macam mana nak membersihkan spill ni lah. Okay. So clean the surfaces with soapy water. First, kita perlu limitkan tumpahan. Macam kita dah nampak tumpah, so kita letak tisu dulu untuk dia tidak spreadkan ubat kemo tu lah. And then lapkan. And then kita dah kurangkan dia punya liquid dekat kawasan tu, kita boleh basuh dengan air yang bercampur sabun lah. Last kali kita boleh bilas. Okay. Alright. So slide seterusnya ni adalah untuk pihak staff nurse lah, yang dia akan mengambil ubat injection kepada pesakit. Okay, selalunya ubat kemo yang sudah selesai sudah selesai dibancuh oleh pihak farmasi akan dibungkuskan dalam bekas yang berlabel, yang sudah disil dan tidak tumpah. Okey, untuk diberikan kepada staff nurse lah. So selalunya apa yang farmasi buat, kita akan letak dalam ziplock bag yang macam letak ubat tu. Satu kita akan letak dalam ziplock bag yang clear, and then satu lagi kita akan letak dalam ziplock bag yang kemoterapi lah, dia warna purple, dia light proof lah. Okay, so staff nurse akan terima ubat kemo ni, dan ubat-ubat kemo ni akan diletakkan dalam bekas yang dibawa sendirilah daripada daycare ataupun daripada ward, dalam bekas yang kukuh dan teguh. Selalunya dia dibuat daripada jenis foam lah. Macam kita kalau kat sini dia bawa dalam cool box tu. Okay, and then bekas tersebut yang digunakan untuk transport tu, dia akan guna untuk bawa barang ubat-ubat cytotoxic sahaja, tak boleh campur dengan ubat-ubat lain lah. Okay, lepas tu dalam proses transportation ni, staff nurse ni dia once dah ambil daripada farmasi, dia kena terus pergi ke dia punya unit masing-masing lah, sama ada daycare ataupun dekat ward. Dia tak boleh melencong pergi ke tempat lain lah, tak boleh nak singgah macam dah daripada farmasi, dah ambil ubat, lepas tu pergi menyinggah lab hantar blood dulu ke, tentu tak boleh lah. Dia kena daripada farmasi terus ke staff daycare ataupun ward lah. Okay. Alright. So slide. Okay, so inilah contoh-contoh bekas yang boleh digunakan oleh pihak
staff nurse untuk mentransportkan ubat cytotoxic tu. And then kalau boleh kita letakkan label lah. Label cakap ini khas untuk cytotoxic drug only. Tak boleh pakai untuk ubat-ubat lain. Kalau tak di label takut orang tak tahu dia pakai je untuk ubat-ubat lain. So kita tak nak bercampur lah. Right? Okay. So slide ni menunjukkan personal protective equipment yang disarankan sewaktu kita memegang cytotoxic drug lah. Okay, so dalam setiap proses pun kita akan perasan yang penting adalah pemakaian sarung tangan. Okay, so semua kena pakai sarung tangan lah. Okay, so kalau yang akan direct contact macam sterile preparation ni dalam pihak farmasi lah, pihak farmasi dia akan pakai the whole protective equipment lah. Okay, termasuklah juga spill lah. Spill ni waktu sebenarnya spillage yang berlaku di dalam healthcare facility. Okay. Right. So, topik yang seterusnya adalah berkaitan dengan pengurusan tumpahan ubat kemo di healthcare facility lah. Alright, pertumpahan ubat kemo dia boleh berlaku sama ada dalam proses preparation, iaitu dalam dengan yang berkaitan dengan pihak farmasi lah, ataupun dalam storage, dalam simpanan, transportation, ataupun once dia dah transport daripada farmasi ke staff ke daycare ataupun ward, waktu nak bagi ubat kat patient tu pun boleh berlaku pertumpahan, ataupun bahan perkumuhan, excreta of patient being given cytotoxic. Alright. Last sekali adalah bila cytotoxic contaminated waste is handled during preparation and transportation lah. Okay. Jadinya dalam setiap proses yang ada berkaitan dengan ubat kemo, daripada preparation, daripada storage, transportation, semua ni, semua proses ni mesti ada spill kit masing-masing dekat kawasan yang dedicated area tu lah. Macam contoh dekat farmasi, preparation dia kena ada spill kit kat situ. Lepas tu kalau dia simpan dekat store pun kena ada lah. So spill kit ni tak boleh share-share. So kalau unit tu simpan, unit tu yang perlu ada lah spill kit. Okay. So spillage, untuk spillage, first thing first, sekiranya ada unit yang handle kemo macam saya cakap tadi lah, dia tak boleh share. So semua unit yang handle ubat kemo ni mestilah mempunyai spill kit available di unit masing-masing. Alright, dia punya okay, dia punya peribahasa tu macam menyediakan payung sebelum hujan lah. So kalau kita nak make sure yang kita simpan sendiri spill kit so that kita boleh prepare awal-awal lah. Okay, secondly, in case ada spillage, communication tu sangat penting. So kita perlu alert orang sekeliling yang kawasan sekian-sekian ada tumpahan ubat kemo. Okay, apa yang pentingnya kita bagi amaran ni? First, orang lain yang dia dah tahu ada pertumpahan kemo, dia tak akan datang lah dekat kawasan yang terlibat. Yang secondly, kalau waktu kita dah alertkan orang, so ada orang yang berhampiran dengan tu, dia boleh tolong sama ada nak bagi kita bahan untuk menyerap tumpahan tu, contohnya macam tisu ke, and then orang sekeliling tu dia boleh bawakan spill kit tu ke tempat kejadian. Okay. Alright. Poin yang ketiga, management of spill. First kita kena uruskan tumpahan tu secepat mungkin. Kita tak mau dia biar terdedah macam tu, sebab once spill berlaku and then tumpahan tu boleh kering and then dia boleh meruap, dia boleh jadi airborne lah. Alright, so kita nak handle secepat mungkin. Nombor dua, kita nak kurangkan kontaminasi cytotoxic tu ke tempat lain lah. Alright, so yang ni, so yang ini adalah content of spill kit. Yang ni adalah contoh spill kit yang available di Hasa lah. Right, and then dalam spill kit, dalam satu box ni dia ada written instruction lah, arahan penggunaan spill kit ni. Tak nampak tapi nanti saya akan share di last slide. And then dia ada cytotoxic spill sign lah. Once kita dah dapat, once kita dah alert orang untuk yang ada tumpahan, so orang tu dah tolong bawakan spill kit kat kita, so kita perlu letak caution sign. So in case kalau ada orang lain yang tak dengar apa macam kita punya macam alert awal-awal tadi tu, so kalau dia baca, dia boleh tahulah dekat sini ada pertumpahan ubat kemo. Alright. Seterusnya, yang ini adalah
PPE yang digunakan. Kita akan bagi dalam spill kit tu kita ada bagi disposable gown, kita akan bagi glove, and then selalunya glove ni kita akan bagi 2 pair lah, satu chemo glove, satu glove biasa sama ada nitra ataupun surgical glove, and then kita akan bagi juga shoe cover, and then head cover, respirator mask, goggle. Alright. So next adalah sharp bin. Sharp bin ni kita gunakan untuk buang semua sisa-sisa yang terlibat dengan tumpahan setotoksik tu lah. Alright. Brush and dustpan set, brush and dustpan ni, satu set ni digunakan untuk mengangkat dan membuang sisa-sisa setotoksik tu lah. Kita kalau boleh, personal tu kita tak mau pegang dengan tangan kita walaupun kita dah pakai glove. Alright. So yang ni forceps, dia digunakan untuk angkat bahan-bahan kecil ataupun benda yang pecah lah. Macam vial ke kalau terjatuh pecah, so kita buang dengan forceps tu lah. Okay, sorry. And then next, plastik. Plastik bag kemo ni, dia warna purple ni lah. Usually, kemo dia punya universal color warna purple lah. Dan dekat plastik bag ni, dia akan tulis sisa setotoksik untuk dilupus. So, yang ni kita akan bagi 2 pieces. And then seterusnya gauze. Gauze ni boleh digunakan first untuk menyerap tumpahan kemo. Dan juga dia juga boleh digunakan untuk membersihkan kawasan yang terlibat dengan tumpahan kemo tu lah. Right. Dicon 90 ni, dia adalah cecair pembersih. Pembersih untuk mendecontaminate tumpahan setotoksik tu lah. So contohnya macam air sabun. Macam kalau kat rumah spill, kita cakap lap, lepas tu sabun dengan, betul macam basuh dengan air sabun and then bilas. So Dicon 90 ni adalah macam air sabun tu lah. Last sekali adalah air sahaja. Yang ini digunakan untuk bilas kawasan yang tumpah tu. Okay. So next saya akan share berkaitan dengan setotoxic spill video. Kita keluar. Sekejap, dia tak nak keluar. So ini adalah setotoxic spill video lah.
So, yang ini adalah written instruction lah untuk use of spill kit. Ini just tadi sebab tak nampak. So, first kita akan place warning sign dekat incident area, pakai PPE, mask, head cover, disposable gown, shoe cover, chemo glove, surgical glove, letak kat luar lah, and then goggle. So, yang ni yang dah ditunjukkan dalam video tadi. Okay, so fill up, yang last kali kan, fill up spillage form and return cytotoxic spill kit box to the pharmacy for refreshment. So dalam spill kit box, apa-apa yang bersentuhan ataupun yang ada kontak dengan cytotoxic, kita buang terus lah. Tapi yang tak ada macam caution sign tu, and then kotak tu sendiri, and then dengan form tu, kalau boleh return balik ke pharmacy lah untuk kita replace. Right? So ini adalah contoh cytotoxic spill report form. Okay. Dan yang ini akan spill report form ni akan diisi oleh staff nurse yang terlibat dengan pertumpahan ubat cytotoxic ataupun individu-individu yang berdeal dengan tumpahan cytotoxic lah. Ini untuk kegunaan dalam hospital setting so that kita boleh replace balik kita punya spill kit. Itulah. Okey, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan safe handling and limiting the spill. Okey, saya ingin memohon maaf sekiranya sepanjang perkongsian saya ada tersalah bahasa, tersalah bicara ataupun tersentuh mana-mana sensitiviti lah. Yang baik itu datang dari Allah dan yang terkurang itu berpunca daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadinya, saya akan pulangkan semula sesi perkongsian ini kepada saudari pengacara majlis. Alright, sekian. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada pertanyaan, boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita. Tapi Cik Mira macam tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Mira Nazira atas kesudian untuk berkongsi maklumat. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf asal. Cik Mira ada soalan? Sekejap, saya tengok. Soalannya, perlu medical check-up tak after terkena spillage? Terkena spillage, perlu medical check-up. Alright. So, pada pendapat saya lah, sebabkan kita kalau untuk keselamatan diri, kalau rasa takut, individu yang directly contact dengan okay. So macam untuk orang yang berurusan dengan ubat-ubat kemo, sebenarnya kita akan ada yearly medical check-up lah. Tapi kalau dia ada terkena dengan kemoterapi punya ubat yang tumpah, boleh untuk membuat tapi tak diwajibkan lah. Sebab setiap kali kita berhadapan dengan spill, kita dah pakai protective PPE tu lah. So kalau nak pergi buat medical check-up, boleh tapi tak wajib lah. Okey, Cik Mira ada soalan lagi. Bagaimana jika spillage berlaku semasa transportation dan melibatkan orang lain di kawasan terlibat? Spillage berlaku semasa transportation. So macam contoh yang ni pihak staff nurse lah, dia yang transport daripada farmasi dan bawa ke dia punya unit masing-masing. Alright. So selalunya kalau spillage berlaku dan melibatkan orang lain di kawasan terlibat. Okay. So orang yang membawa kemoterapi tu,
dia perlu bertanggungjawab lah dia dekat spillage tu. Tapi kalau orang lain yang terlibat, so macam contoh terkena baju simpulan-simpulan ni. So kalau boleh kita perlu alertkan orang tu untuk pergi tukar baju lah. So macam kalau spillage tu berlaku dan orang tu jauh, so kita boleh alertkan orang tu untuk bagi tahu yang kawasan ni ada terlibat dengan spillage tu lah. So at least kita itulah untuk first kita kalau orang tu terkena sekali dengan spillage, dia perlu bersihkan diri dia. Dan kalau orang yang terlibat tu dia jauh tapi dia nampak kita tengah ada spillage, so kita boleh minta tolong dia untuk bawa untuk mengurangkan spill dan juga untuk membawa spill kit tu lah. Okay. Setakat tu itu sahaja soalan. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Amira atas kesudian untuk berkongsi maklumat. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HASA yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih Cik Amira. Terima kasih semua. Assalamualaikum.